Okey, baru saja berlangsung dua perlawanan tetapi cerita dalam dan juga luar cukup menarik untuk diperkatakan. Dan bersama kita siapa lagi kalau bukan Lagi mat bola kita. mat bola kita. Okey, Zulhami Zainal Azam, pengadil Zul. Boleh saya tanya soalan tu dulu kan macam mana? Itu sabar dulu Hafizal. Okey. Kita akan bawa selepas topik yang pertama ni. Okey, Okey. topik yang pertama. First Okey. topic, what is it? What is it? What is it? What is? JDT, is it? Yes, pasal JDT. Sekarang ni tumpuan ketika sudah pasti JDT kerana berada di kedudukan teratas. Yang menariknya, pasukan JDT membuktikan mereka layak berada di kelompok atas liga dan mungkin saya boleh katakan dalam tempoh yang lama. Ini berdasarkan prestasi yang meyakinkan dengan 2 perlawanan tanpa bolos. Itu sudah cukup menggambarkan betapa kuatnya pasukan JDT musim ini. Dan saya lihat kekuatan pasukan JDT ada pada squad depth. Yang saya boleh ambil contoh, kalau di posisi sayap itu saya nak katakan Sumareh dan juga Akhir Rashid sebenarnya berada di ranking yang keempat dan kelima. Jadi bagaimana kalau pemain ini dapat diturunkan? Jadi semangnya ia dapat membantu pasukan JDT berbanding pasukan lain yang mungkin dalam perlawanan ketiga, keempat akan terjejas dari segi untuk menurunkan kesebelasan terbaik ekoran jadual padat. Tetapi tidak bagi pasukan JDT dan atas sebab itu saya fikir JDT akan kekal dalam tempoh yang lama untuk menguasai, mendominasi saingan Liga musim ini. So, adakah maksud dia Zul tak merasakan bahawa Terengganu akan kekal berikan saingan sampai ke hujung Liga? Okey, bagi pasukan Terengganu, ia memberi petanda yang positif kerana kemenangan yang diraih pada perlawanan pertama itu satu kemenangan yang manis di mana ini kali pertama Terengganu memulakan kempen dengan kemenangan selepas 3 musim gagal berbuat demikian. Dan kalau kita lihat, skuad Terengganu juga berdepan dengan masalah pemain di mana pemain import utama mereka tidak dapat diturunkan ataupun terpaksa disisihkan. Petrus Shitenbi mengalami kecederaan ligamen ACL dan terpaksa ditepikan dalam tempoh 1 musim. Dan David Da Silva juga mengalami kecederaan hamstring. Jadi mereka menggunakan pemain dari TFC 2 untuk diserap dan itu menjadi galas pemain seperti Jordan Minta dan juga Deci yang ketika ini berjaya mengimbangi skuad Terengganu FC. Jadi saya kira Terengganu FC boleh untuk memberi saingan dan juga tentangan kepada JDT khususnya dalam perebutan kejuaraan. Cuma saya setuju dengan apa yang Nafuzi katakan dalam laporan tadi, masih terlalu awal untuk menceritakan perebutan ini. So, yang exciting kita nak cerita ni yes. sebenarnya. 3 je saya nak sebut. Okey, Zah. Lepas tu Zul boleh teruskanlah. Okey. Pengadil, pengadil. Ini topik yang paling kita tunggu. Ketika ini 2 nama mencuri tumpuan kita iaitu Fairuzi Mat Desa dan juga Khairil Anwar Zamri Beto. Beto yang kita kenal adalah pelakon di luar sana dan Beto yang kita kenal dalam bersepak adalah Khairil Anwar Zamri. Viral ketika ini lakonannya dalam perlawanan menentang Melaka semalam di media sosial ketika ini di mana beliau didapati melakukan simulasi. Apa itu simulasi? Simulasi pemain telah memperdayakan pengadil menerusi diving ataupun menjatuhkan badan untuk mendapatkan sepakan penalti. Insiden yang berlaku ini terjadi di crucial time dan memaksa pengadil Fairuzi Mat Desa membuat keputusan yang salah. Saya mendapati memang tepat keputusan pengadil itu salah kerana tidak mendapatkan pandangan ataupun mengesahkan pandangan daripada pengadil kedua. Okey. Tetapi untuk lebih lanjut kita harus dengar pakar yang lebih arif dalam pengadilan ini. Apa yang berlaku di situ ialah pengadil ini berada pada pandangan yang salah. Ya, dia tidak bergerak lebih awal ke kawasan, kita katakan sebagai anticipate to the next phase of game. Ya, sepatutnya pemain yang nak membuat hantaran awal tadi, dia di blocking ataupun dihalang oleh banyak pemain pertahanan pasukan I think hijau Melaka ya. Melaka ya. Jadi tidak ada peluang untuk dia nak membuat shot to the goal. Jadi cuma ada 2 pemain lagi dalam kawasan penalti tersebut yang kebarangkalian besar boleh memberi impact. Jadi dari situ dia akan dapat lihat ya sama ada sentuh tak sentuh. Cuma
Saya selalu nasihatkan kepada pengadil, jangan lihat kepada reaksi attacker yang berlebihan. Kamu perlu lihat kepada aksi yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Apa yang dia buat? Adakah dia menyepak, menendang dan sebagainya. Jadi ini akan memberi gambaran sebenar kenapa pemain penyerang tadi terjatuh. Ya, di situ akan dapat dilihat dengan jelas. Tapi pengadil mungkin juga dia berada pada posisi dan juga jarak dan juga view yang baik sebab kita lihat satu angle yang lain. Tetapi mungkin pengadil sebut berada pada satu posisi yang baik. Cuma lagi saya katakan tadi perlu melihat bagaimana aksi pemain pertahanan tadi. Ya, tentu kita nak lihat dua-dua sekali bukan, tetapi more focus on the defending player, what he's doing. Apa yang aksi dia buat. Ya. Kalau ini dapat dinilai dan kita lihat pemain tersebut jatuh, satu perkara yang pelik. Dan di minit-minit akhir begini, minit 80 kita katakan sebagai crucial. Kenapa crucial? 1-1, 1-1. Jadi mana pemain yang akan dapat jaringkan gol, dia akan berjaya. Jadi pemain juga pada masa ini dia excited. Dia cuba nak jaringkan gol. Dengan apa cara sekalipun, dia cuba jaringkan gol. Because once you score the goal at the last minute, you become a hero for the team. Jadi ini kebanyakan dalam minda pemain. Ya, kemudian option dia bila dia ada peluang untuk mendapatkan dengan cara apa sekalipun, memperdayakan pengadil, dia simulate dan sebagainya, itu terpulang kepada pemain. Itu taktikal dia orang. Tetapi untuk pengadil, perlu fokus, aware dan berikan kesan yang baik. Saya dapat lihat dalam perlawanan tersebut, assistant referee, dia kekal. Apabila pengadil memberikan keputusan penalti, saya lihat assistant itu kekal di tempatnya. Dia tidak bergerak kepada posisi untuk memulakan semula sepakan penalti. This is intelligent assistant referee. Jadi saya dapat rasakan bagaimana kecewanya pengadil tersebut apabila dia menyedari di akhirnya bahawa dia melakukan kesilapan. Kerana ini akan berpanjangan. Tambah-tambah pula dalam dunia moden sekarang ni dia boleh viral. Hak saya punya insiden mungkin dah lupa dah habis. Ya, mungkin dah delete di RTM. Tetapi yang ini viral. Viral. Okey, kalau boleh saya nak minta kita roll balik. Kita nak tengok balik sampai part tu kita pause sekejap Okey, di sini. Ini tak dapat lagi. Zul, okey ini. Lihat betul-betul lah. Okay, lagi. Okey. Okey. Anda masyarakat bola sepak boleh membuat penilaian tersendiri tentang insiden ini. Okey? Terima kasih. Baik, Zul. Tindakan. Yap. Di Liga Perdana Inggeris, mereka memperkenalkan jika berlaku simulasi selepas perlawanan, pemain itu akan digantung 2 perlawanan serta-merta. Pernah berlaku kepada bekas pemain West Ham United, Robert Snodgrass, di mana pemain ini membuat simulasi dan membuat permohonan maaf secara terbuka di Twitter. Dan di IPL melihat secara serius, jadi ada hukuman 2 perlawanan itu. Tetapi dalam Liga Malaysia saya difahamkan tiada tertakluk dalam peraturan pertandingan Liga Malaysia. Dan ini antara reaksi daripada peminat bola sepak tanah air, Hafizal, dengan kritikan yang diberikan kepada bukan saja kepada Beto, malah kepada pengadil Fairuzi Malaysia juga di atas kesilapan yang memberi sepakan penalti. Malah kepada pemain-pemain bola sepak Melaka juga ada memuat naik rasa tidak puas hati insiden Beto. Cuma kalau tanya saya, Hafizal, saya tidak salahkan Beto kerana itu antara tipu helah yang perlu dilakukan oleh seorang pemain dalam bola sepak. Okey. Dan yang boleh Saya rasa pengadil ambil masa lama sebab dia tunggu VAR. Oh, Kan dia tekan telinga kan. Banyak perbualan tu berlaku, mungkin dia tengah tunggu keputusan VAR. VAR kena beli lepas ni. Okey. Terima kasih banyak Zul. Thank you so much, Zul. Thank you. Sama-sama. Okey.